Hello kawan, nama saya Tanah dan selamat datang kepada channel saya. Hari ini saya ingin bercakap berkenaan satu topik yang begitu penting, iaitu ialah pengecualian pembayaran ansuran untuk 6 bulan yang announce oleh government kita. So, apakah program ini? Program ini adalah satu skim whereby kita tidak perlu membayar pinjaman kita untuk 6 bulan daripada bulan April and April 1st. So hari ini ialah 31st, esok adalah hari pertama. Dan anda mungkin telah menerima SMS daripada bank anda untuk program pengecualian ini. Now, soalannya ialah patutkah saya mengambil skim ini? Nah, pada akhir video ini saya akan beritahu apakah tindakan saya. Tapi sebelum itu anda kena faham kenapa kerajaan kita membuat skim ini. Kerajaan kita telah membuat penelitian yang begitu terperinci dan mereka tahu bahawa ekonomi kita akan kecundang, akan collapse jikalau tiada duit dalam ekonomi kita. Bayangkan krisis coronavirus ini yang telah melanda dunia. Bisnes telah berhenti. Orang telah hilang ke pekerjaan kerana bisnes telah tutup. Dan kita tak pasti berapa lama benda ni akan berlangsung. So, bayangkan orang pergi luar, orang pergi beli barang, orang yang beli kereta, beli rumah, semua telah berhenti. So, kalau begitu, bagaimanakah kita dapat cari duit untuk menyuntik kembali kepada ekonomi kita? Well, first cara ialah mungkin kita katakan kita beri duit pucung pada seorang. Di Amerika Syarikat persamanya, mereka beri $1,000 kepada setiap keluarga di US. Atau kita katakan, okey, tahun ni semua orang tak bayar cukai. Mungkin. Atau kita kata, semua orang jangan bayar hutang anda. So itulah penyelesaian oleh kerajaan kita, jangan bayar hutang kita. Dengan membuat ini, kita telah free up so much money yang orang mungkin boleh belanja di ekonomi kita dan mungkin akan stabilize back our economy. Now, adakah patut anda mengambil skim ini? Now, anda mungkin boleh ambil Excel spreadsheet, buat kalkulasi apa yang perlukan, tapi anda kena ingat prinsipal ini. Prinsipal ini ialah walaupun anda tidak membayar sen untuk 6 bulan ini, interest akan masih dikira. Maksudnya, anda akan bayar interest untuk 6 bulan ini. Cuma bila anda nak bayar tu, dan ini yang kita tak faham. Bila kita ambil personal loan, bank kata anda pasti anda mengetahui semua perinci-perinci, semua betul-betul terperinci berkenaan pengiraan interest. Bank akan tanya, adakah anda pasti anda tahu risiko-risiko apabila anda beli unit trust? Tetapi untuk benda ini, apa yang saya dapat hanyalah satu SMS. Ini tidak patut. Jikalau anda baca daripada Bank Negara the guideline, dia mengatakan interest akan dikira dan bank akan memberitahu kepada peminjam bagaimana interest itu akan dikira dan bagaimanakah skim pembayaran balik interest tersebut. Ada bank yang mengatakan untuk 6 bulan ini interest tu, kalau anda hutang bulan pertama, kedua, ketiga, keempat tu, interest tu tidak akan di-compound. Maksudnya interest tu hanya interest itu. Tetapi pada akhir bulan 6 itu, semua interest ini akan dikira sebagai hutang anda, sebagai amount principal anda, dan interest ini akan dikenakan interest pula. So walaupun mungkin anda tidak bayar interest sebanyak RM10,000 untuk 6 bulan ini, RM10,000 ni mungkin menjadi RM30,000, RM40,000 pada akhir peminjaman anda, kalau katakan 20 tahun, 20 tahun. So again, depends lah berapa lama hutang anda. Kalau begini, kenapakah anda harus mengambil skim pengecualian ini? Now, untuk saya lah, okay, hanya jika anda terpaksa mengambil pengecualian ini sebab anda hilang kerja, anda tidak upaya nak bayar, anda dapat gaji komisen, anda rasa rimas, tak ada duit simpanan, mungkin anda boleh consider.
Kalau tak, jangan ambil skim ini, because ia hanya akan menambah beban kepada anda. Pada saya, tindakan kerajaan ini untuk membuat skim ini tidak wajar. Bayangkan di Amerika Syarikat mereka memberi $1,000 kepada setiap keluarga. Itu pun rasa tak cukup, our government katakan apa, dia memberi 250 ribu bilion ringgit kepada stimulus package kepada ekonomi kita yang di-announce few days back. Daripada 250 bilion ringgit tu, 90% adalah hutang yang kerajaan memberi kita supaya kita ada duit untuk belanja. Now, itu yang saya tak faham. Sepatutnya kerajaan mengambil reserve mereka dan menyuntik capital kepada ekonomi, bukannya membebankan rakyat Malaysia dengan lebih banyak hutang. Skim ini adalah skim untuk menambah beban kepada rakyat dengan interest yang lebih. Skim 250 bilion ringgit itu pun adalah skim untuk menambah beban kepada rakyat. Di manakah duit daripada kerajaan untuk menyuntik kepada ekonomi? Saya rasa kurang complete, kurang tepat. Kalau anda baca artikel dan urusan daripada IMF, IMF mengatakan anda kena belanja duit yang banyak untuk mengembalikan ekonomi kita. Tindakan kerajaan memang tidak cukup. So, jika anda nak ambil, tapi ambil jika anda hanya terpaksa mengambil. Nah, akhirnya, apakah pandangan saya? Apa yang saya akan buat? Untuk saya ada 3 loan. 3 loan lah. Okay? Lain pun dekat lah. Okay? Kereta dan property 2. Untuk kereta, apa saya buat ialah saya akan bayar untuk 6 bulan ni. Saya tidak akan mengambil pengecualian sebab untuk saya kereta ni adalah interest yang agak tinggi. Kalau saya membuat pengecualian, saya akan bayar lebih banyak duit daripada bila akhir tempoh ni. Untuk kereta, saya kata jangan skip, bayar installment anda. Untuk rumah saya sekarang ini, yang ini sebab rumah ni saya tinggal, saya nak bayar habis cepat, saya nak hidup selesa, saya akan terus bayar juga. Tapi untuk yang ketiga tu ialah satu property yang untuk investment, di mana saya tidak ada menjanakan rental income lagi. Yang itu saya akan apply for exemption. Okay. So ini adalah my condition. Tak pasti apakah kondisi anda. Buatlah apa yang wajar. Tetapi jika anda ada duit, jika anda mampu bayar, jika anda tidak hilang kerja lagi, saya syorkan jangan mengambil pengecualian 6 bulan ini dan bayar pinjaman anda. Sehingga jumpa masa lain harapan. Ini Tanah, katakan stay driven.